Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas kesudian menyertai program webinar Siri Perpaduan Tiang Seri Negara yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan Asian Law Students Association Malaysia, ALSA Malaysia. Untuk makluman, sebentar lagi akan berlangsungnya program webinar Siri Perpaduan Tiang Seri Negara episod 1 dengan tajuk perbincangan bersama mengharungi cabaran COVID-19. Moderator pada hari ini adalah Encik Roslin Dahlan, manakala panelis-panelis yang dijemput untuk membincangkan topik berikut terdiri daripada Datuk Seri Muhammad Hishamuddin, Profesor Madya Madeline Burma dan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq, Menteri Perpaduan Negara, kerana kesudian beliau melapangkan masa untuk melibatkan diri pada program hari ini. Sementara menunggu program ini dimulakan, kami akan memperkenalkan barisan panelis dan juga moderator pada hari ini. Moderator pada hari ini ialah Encik Rosli Dahlan. Beliau merupakan Peguam Kanan Rosli Dahlan Saravana Partnership. Beliau telah melibatkan diri dalam bidang guaman selama lebih 30 tahun dan mempunyai pengalaman khususnya dalam bidang sivil dan komersial. Pencapaian yang tertinggi beliau ialah apabila beliau berjaya memenangini kes yang melibatkan agensi kerajaan dan pernah terlibat dalam judicial review case seperti pemerolehan tanah persendirian yang bertentang dengan undang-undang oleh kerajaan dan lain-lain. Seterusnya adalah latar belakang panelis-panelis pada hari ini. Panelis pertama ialah Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Yunus. Beliau memulakan langkah kanan di dalam bidang perundangan sebagai magistrate pada tahun 1973. Sepanjang khidmat beliau sebagai Hakim Mahkamah di Malaysia, beliau telah menulis sebanyak 750 keputusan penghakiman. Pada tahun 2018, Datuk Seri Muhammad Hishamuddin telah dilantik sebagai Ahli Judicial Appointment Commission JAC dan pada tahun berikutnya beliau dilantik sebagai Ahli Suhakam. Pada hari ini, beliau ialah perunding di legal firm Messrs. Lee Hishamuddin Allen dan Gladhill, Kuala Lumpur. Beliau juga bergiat aktif dalam bidang timbang tara sebagai penimbang tara di Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. Seterusnya, panelis kedua ialah Profesor Madya Dr. Madeline Burma, Pesuruhanjaya Suhakam. Beliau menerima ijazah Doktor Falsafah dari University of Hull, England. Setelah bersara sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau melibatkan diri dalam bidang penyelidikan seperti kemiskinan, pembangunan luar bandar dan lain-lain. Selain itu, beliau juga dilantik sebagai salah seorang penasihat kebangsaan seperti Women's Advisory and Consultative Council, National Unity and Consultative Committee dan lain-lain. Beliau juga pernah dianugerahkan pingat Ahli Bintang Kenyalan Sarawak, Anugerah Kebesaran Wanita dalam Pendidikan di Sarawak dan Tokoh Wanita Sempena Hari Pekerja 2018. Akhir sekali, panelis terakhir ialah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Beliau ialah pensyarah di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, University Sains Malaysia, USM. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang hubungan etnik, kepimpinan dan tingkah laku politik pilihan raya. Beliau juga menerajui bidang penulisan dan salah satu karya terbaru beliau ialah Kukuh Nilai Kukuh Negara yang ini sudah diterbitkan. Di peringkat universiti, beliau adalah ahli Senat USM. Pada tahun ini, beliau telah dilantik sebagai panel pemikir Kementerian Perpaduan Negara.
Pada Hari Kebangsaan 2016 dan 2017, beliau telah dinobatkan sebagai ikon patriotik oleh Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Berikut adalah sedikit informasi berkaitan barisan penulis dan moderator pada hari ini. Jika anda terdapat sebarang masalah, jika tekan raise hand icon atau memberitahu kami di ruangan chat di sebelah kanan anda. Terima kasih atas kesudian anda menunggu. Sebelum kami menyerahkan sesi ini kepada moderator, terlebih dahulu kita mulakan dengan salam perpaduan daripada Menteri Perpaduan Negara, Datuk Seri Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar hari ini yang dianjurkan oleh Asian Law Students Association ataupun ALSA. Inisiatif ALSA menganjurkan ruang bicara mengenai perpaduan. Amatlah saya alu-alukan dan saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah. Sewaktu menyampaikan titah diraja bersempena dengan istiadat pertabalan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun bertitah. Perpaduan dan keharmonian rakyat adalah merupakan tiang seri kekuatan negara. Nasihat beta, jangan sekali-kali kita mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuh keharmonian negara. Dengan tekad ini, pihak Kementerian Perpaduan Negara sedang dalam usaha untuk memperkukuhkan perpaduan nasional dengan meraihkan kepelbagaian kaum dan budaya di negara kita. Hasrat utama kita adalah untuk memupuk konsep perpaduan yang inklusif di kalangan rakyat. Untuk makluman saudara-saudari, Kementerian Perpaduan Negara telah pun diwujudkan semula oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Kementerian ini telah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak. Dan penyandang pertama jawatan Menteri Perpaduan Negara adalah Mendiang Tun VT Sambatan dari tahun 1972 sehinggalah kepada tahun 1974. Bagi saya, kita sebagai warga Malaysia mampu mencapai perpaduan yang kita idamkan jika kita bersatu padu. Kita perlu menolak sebarang bentuk dan sikap ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian di antara kita sesama kita. Saya amat berharap agar siri webinar sebegini boleh menjadi pencetus kepada diskusi terbuka dan ikutan terbaik di kalangan mahasiswa-mahasiswi untuk menguatkan lagi semangat perpaduan di kalangan orang-orang muda. Jangan kita lupa bahawa perpaduan adalah merupakan suatu rezeki yang tidak ternilai bagi kita. Bersama-samalah kita memelihara serta menghargai keharmonian dan keamanan di negara kita. Saya merasa amat berbangga kerana mahasiswa-mahasiswi dari ALSA telah sudi untuk mengambil inisiatif untuk menganjurkan siri webinar ini dengan kementerian saya, iaitu Kementerian Perpaduan Negara. Dan pada pendapat saya, semangat muhibah yang kita nikmati sekarang ini adalah kerana kita menyedari bahawa sensitiviti agama dan budaya rakyat Malaysia yang berasal daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama di samping saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan ini adalah selaras dengan usaha kementerian untuk membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara kepada ahli-ahli panel kita yang hebat-hebat belaka pada hari ini. Dan saya pasti diskusi sebentar nanti ini adalah merupakan satu diskusi yang amat menarik kerana saudara Rosli Dahlan bukan calon-calon orang, bukan sahaja seorang peguam yang terkenal, tetapi seorang seasoned moderator. Dan kita juga merasa bertuah pada hari ini kerana yang berbahagia Datuk Seri Syamuddin Yunus, Profesor Madeline Burma dan Profesor Siva Murugan sudi untuk bersama turut serta berkongsi pendapat dan pengalaman mereka. Bersamalah kita menghayati saranan-saranan mereka yang bijaksana ini akan bagaimana
perpaduan berfungsi untuk membantu kita mengharungi cabaran COVID-19 ini. Krisis penularan virus COVID-19 telah pun menyatu padukan kita semua di dalam mengharungi cabaran ini. Petugas-petugas frontliners kita terdiri dari pelbagai bangsa dan agama telah memberikan perkhidmatan yang terbaik mereka kepada semua rakyat Malaysia. Kita merasa amat berterima kasih di atas dedikasi dan pengorbanan mereka. Kita perlu terus berusaha bersama di dalam memerangi wabak COVID-19 yang mana telah memperaga ikatan perpaduan di antara rakyat Malaysia. Ramai di antara kita yang memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengira asal-usul bangsa, agama dan latar belakang. Inilah kelebihan rakyat kita, penuh toleransi dan saling bantu-membantu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan inilah yang akan menjadi kebanggaan saya dan dorongan kepada saya untuk kementerian meneruskan usaha untuk berkhidmat dengan tekad memupuk satu semangat perpaduan yang inklusif, dan tidak dapat kita nafikan bahawa penularan wabak COVID-19 ini telah menjejaskan ekonomi dunia dan cara hidup kita. Walaupun bukan mudah untuk kita tabahkan diri kita dan dengan semangat perpaduan, tapi kita masih mampu dan berupaya untuk mengatasi cabaran ini secara bersama. Malaysia adalah milik kita bersama. Inilah tanah air tercinta kita. Maka marilah kita kuatkan iltizam kita untuk hidup berharmoni. Allahyarham Tengku Abdul Rahman pernah berkata bahawa Malaysia is a great country and we must keep it that way. Dan kepada saudara-saudari yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tinggal lagi beberapa hari saja dan rakyat Malaysia juga akan turut sama menyambut Hari Gawai pada 1 hari bulan Jun ini. Marilah kita bersama-sama menyambut hari perayaan ini dengan mengekalkan social distancing dan utamakan kebersihan, perpaduan tunjang utama hidup kita. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Salam hormat kepada Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Muhammad Saddiq. Kita sangat beruntung bahawa Yang Berhormat sudi meluangkan masa merasmikan webinar ini. Ini menunjukkan betapa prihatin Yang Berhormat Menteri kepada isu yang akan kita bincangkan hari ini. Yang Berhormat Menteri adalah seorang wakil rakyat sejak 1965 dan telah berkhidmat di bawah beberapa Perdana Menteri. Khidmat selama 25 tahun menunjukkan betapa popularnya Yang Berhormat Menteri yang dapat mengekalkan kedudukannya di arena politik negara. Nelson Mandela mengatakan, "The youth of today are the leaders of tomorrow." Begitulah pentingnya anak muda kepada masa depan negara. You are our hopes, our aspirations for a better tomorrow. Atas sebab itu, saya sangat berbangga bahawa ALSA memainkan peranan utama sebagai penganjur kepada webinar ini. Kalau dalam keadaan biasa, kita mungkin tidak dapat adakan webinar ini pada waktu ini. Ini waktu solat Jumaat. Tapi kerana kekangan dalam norma baru, di mana PKP menghalang solat berjemaah di masjid, walaupun semalam diumumkan dah boleh, tapi terhad kepada masjid tertentu dan jumlah jemaah yang tertentu, maka hukum darurat bersolat Johor masih terpakai. Jadi bagi lelaki Muslim, termasuk saya lah ini, taklah kita perlu bersorok tak solat Jumaat. Jadi inilah antara hikmah COVID-19. Yang salah tak jadi salah kerana fakta yang berubah. Since all ALSA are law students, you now realize the importance of learning jurisprudence, that law must apply to the context for it to have any meaning. Kita sangat beruntung mempunyai barisan ahli panel yang tersohor. Yang Berhormat Menteri telah pun memperkenalkan ahli panel kita.
Maka saya berikan sedikit latar belakang. Yang pertama ialah Datuk Hishamuddin Yunus. Beliau merupakan pengerusi MYCC, iaitu Competition Commission, dan juga ahli dalam Judicial Appointment Committee. Saya tak nak berselindung lah. Datuk Hishamuddin is my favourite judge. He is my favourite judge because if you open up the law journals, anda akan mendapati beliau telah menulis tidak kurang daripada 750 penghakiman-penghakiman, powerful judgments, banyakkannya yang menongkat arus. Jadi apabila kita mendapat seorang seperti itu, bermakna beliau akan menyatakan apa kedudukan yang sebenar, sama ada sedap di telinga atau tidak sedap di telinga. Yang kedua adalah orang yang kita, bukan saja Sarawak, tapi saya juga bangga, iaitu Dr. Madeline Berma. Title penuhnya ialah Profesor Madya, but I think what she earned is a doctorate, so we will call her that. Beliau adalah Pesuruhjaya Suhakam yang pertama wanita IBAN. This is a great achievement. Malaysia merupakan gabungan beberapa negeri asalnya, nanti kita akan bincangkan sikit. Jadi Sarawak adalah komponen yang penting. Apabila kita ada seorang seperti Dr. Berma, kita sangat-sangat berbangga. Itulah kalau kita lihat kerajaan Malaysia mengiktiraf beliau sehingga melantiknya kepada 7, bukan 1, bukan 2, tetapi 7 jawatan kuasa perunding di peringkat nasional. Yang ketiga ialah muka yang tidak asing. Malahan saya adalah juga peminat beliau setiap kali beliau bercakap di TV, iaitu Profesor Dr. Siva Murugam Pandian. Beliau adalah pensyarah kanan sains politik di USM. Apa yang kalau kita lihat dalam CV dia tadi, yang menariknya ialah tentang master's degree beliau daripada sebuah universiti Jepun. Jadi Profesor Siva tak perlu kita panjang-panjangkan, tetapi yang penting kita ingat beliau dianugerahkan Tokoh 1 Malaysia Award pada 2019 dan pada 2016 Ikon Patriotism Malaysia. Inilah kebanggaan kita sebagai sebuah negara. Kita mempunyai unity in diversity. Jadi kalau mengikut skrip, saya ni malu sikit lah pasal dikatakan antaranya saya perlulah dipilih kerana saya pesakit COVID. Saya kata bab tu walaupun nak cerita, tak nak cerita, tapi hakikatnya memang betul. Saya adalah antara pesakit COVID second batch, iaitu first batch adalah pelawat-pelawat Malaysia daripada China. Saya adalah daripada kluster UDA. Apa yang berlaku ialah saya hadir pada satu mesyuarat. Habis mesyuarat tu saya rasa badan saya sakit-sakit sikit. Saya jumpa doktor. Doktor kata tak ada apa-apa. Saya jumpa doktor lagi sekali selepas 5 hari. Dia kata tak ada apa-apa. Dia cek saya untuk denggi. Bila cek tak adalah denggi. Kan? Tapi pada 1 hari bulan Mac, saya dapat panggilan telefon mengatakan bahawa semua yang telah berjumpa dengan seorang pengarah syarikat UDA perlulah pergi cek di Sungai Buloh kerana didapati bahawa beliau telah pun dimasukkan ke hospital dan positif kepada COVID. Pada masa tu saya merasa gemetar sedikit, walaupun kita nampak kombatan di mahkamah, tapi gentar jugalah. Tapi di sana saya dapati ramai kawan-kawan daripada khazanah dan sebagainya. Jadi bila checking tu, first time check, mereka kata okey balik. Saya pun happy lah balik duduk ingatkan okey semua. Second day, iaitu 2nd of March, saya dapat panggilan telefon mengatakan bahawa saya positif. Masa tu nak dekat maghrib. Saya rasa Allah, apa pula ni cerita? Saya pun terpaksalah dan dia punya drama tu quite interesting pasal saya kata saya akan sendiri bawa kereta pergi ke Sungai Buloh. Mereka kata tak boleh. Saya kata kenapa? Dia kata ini protokolnya. Ambulans datang dengan orang-orang yang berpakaian complete hazmat suit. Bila mendengar macam tu, saya makinlah lagi jadi takut. Daripada tak takut, jadi takut. Dan isteri saya pun saya minta dibawa bersama kerana
saya rasakan kalaulah saya dikatakan positif walaupun isteri saya belum dikenal pasti atau belum confirm, tapi saya kata saya tak macam Prince Charles. Dia dengan Camilla mungkin tak bersatu katil. Saya pasti saya satu katil dengan dia. Kalau satu katil tu kalau saya positif, dia mesti positif lah kan. Jadi saya pun bawa isteri saya ikut sekali naik ambulans. Malam tu kami berasing ward kerana saya positif, isteri belum positif. Kemudian next day it was confirmed that she was also positive. Jadi bermulalah period saya di quarantine selama 13 hari. Berbezanya ialah isteri memang ada masalah asma, maka dia pun merasakan sedikit kepayahan dalam breathing. Saya pula tu, because I'm a mountain climber, I was fairly strong. And setelah saya keluar 13 hari kemudian, malahan saya dianggap sebagai mempunyai antibody yang bagus dan saya membuat donation atau derma darah plasma saya sebagai antara kluster COVID kedua itu yang mempunyai antibody yang sesuai untuk dijadikan treatment kepada pesakit-pesakit yang baru. Jadi kalau kita lihat skrin ni nampaklah sikit ini semua promo lah kan. Kerana Pusat Darah Negara pun mahu menggalakkan orang, satu, menderma darah, kedua, yang mempunyai seperti saya penyakit, kita digalakkan dengan kata-kata azimat. Dia kata, now Cik Rosli, you have a chance. From being a survivor, you can now become a savior. So I hope that this experience akan membolehkan bersatu. Kita datang memberikan kerjasama kepada kerajaan dengan masalah yang ada, tetapi kita jadikan ini sebagai satu hikmah. Nah, pengalaman saya sebagai seorang pesakit COVID ialah bukan saya seorang tetapi adalah beberapa kawan-kawan lain, dan tempoh dalam kuarantin itu mengukuhkan hubungan ini. Dan hubungan ini bukan sahaja hubungan orang Melayu, tetapi ramai antaranya kawan-kawan saya yang berbahasa India, yang berbangsa Cina dan sebagainya. We became like brothers and sisters. We motivate each other. Tiap-tiap hari kita berchatting dan sebagainya, kerana duduk di dalam waktu kecil. Jadi kita perlulah motivate. Jadi ada kalanya saya pun mula buat karangan dan sebagainya untuk motivate, memberikan rangsangan dan sebagainya supaya kita tidak merasa kecewa atau depressed dan sebagainya. Jadi saya pun keluar pada 15 hari bulan. Sangka saya dah cukup lah tu, bagus kan, dah baik. 18 hari bulan pula PKP. Itulah bermulanya hampir 2 bulan firma saya terpaksa ditutup kerana kita akur bahawa nasihat dari pakar-pakar Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa we have to flatten the curve. Untuk flatten the curve, kita perlulah ada sedikit perintah berkurung dalam bentuk PKP. Kita sekarang ni dalam PKP B, iaitu bersyarat, yang mana telah dilonggarkan. Jadi sebagai menghasratkan betapa saya merasakan bahawa kita perlu menyokong dan berterima kasih kepada pemerintah, kepada frontliners dan sebagainya. Apabila saya mendapat peluang dan diminta untuk membuat sumbangan sama ada topeng ataupun darah dan sebagainya, saya sering dan suka menggalakkan bahawa kita rakyat Malaysia, kita harus berbangga kalau plasma kita, darah kita masuk kepada pesakit lain. Darah kita bersatu. We become a melting pot. So if my blood is in the blood of an Iban, of an Indian, of a Chinese, I would feel very proud because that would show we are now together as blood brothers. Jadi apa yang nak saya sampaikan ialah begini. Kalau kita lihat di Amerika dan di negara-negara lain, sifat sesuatu kaum terserlah dalam keadaan yang mana ada adversity. Contohnya di Amerika, 3 hari lalu, Presiden Trump, dan bukan baru ni ajalah, tapi lebih apabila berlaku wabak ini, dia membuat kenyataan berbau rasis terhadap seorang wartawan Cina, Amerika pada sidang media yang diadakan di White House. Ini adalah tingkah laku ataupun sikap seorang pemerintah dunia yang sering berhujah tentang hak, demokrasi, anti perkauman, anti fasism. Namun mereka sendiri menggambarkan yang sebaliknya.
apabila masalah dan wabak atau bencana melanda diri mereka. Kita di sini di Malaysia jauh lebih baik. Jadi saya tertanya-tanya, apakah penjelasan di sebalik ini semua? Adakah rakyat Malaysia lebih bersatu padu berbanding negara lain? Adakah kita lebih berpegang kuat kepada prinsip bersatu teguh, bercerai ruguh? Jadi rata-ratanya saya lihat seperti apa yang ada di media sosial, rakyat Malaysia saling bantu-membantu. Dan saya pun nak nyatakan pengalaman saya sendiri. Apabila jiran-jiran tetangga saya di kawasan perumahan saya mengetahui bahawa saya COVID dan saya akan dikeluarkan, discharge from hospital, saya masuk ke rumah saya, the first thing I saw was an arrangement of flowers daripada jiran-jiran yang berbagai kaum. Jadi ini sikap kita orang Malaysia yang menunjukkan perpaduan. Jadi bila kita lihat ini, kita harus merasa sangat bersyukur. Tetapi kita juga mempunyai sejarah kita. Ya, dan kalau kita lihat sejarah kita, ialah Melaya mendapat independence pada 57. Kemudian formation of Malaysia, ya, pada 63, di mana inilah Sarawak bergabung, Sabah bergabung dan asalnya Singapura. Ini saya nak bagi latar belakang just in case our law students lupa sejarah, ya. Kemudian itu 65, expulsion of Singapore. 69, racial riots, ya, kerusuhan kaum. Dan membawa kepada kerajaan kita sebagai kerajaan yang prihatin memperkenalkan dasar negara yang dipanggil Rukun Negara 1970. Jadi dengan sedikit latar belakang ini, kita naklah mengingati semula antara perkara-perkara yang dinyatakan apabila pemerintah kita menyedari masalah kaum yang kita ada pada tahun 69 sehingga membawa kepada rusuhan itu, kita menciptakan atau kita merangka satu dasar negara dalam rukun negara. Dan kalau kita baca dalam bahagian pertama, perkara yang pertama kita dengar ialah menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk sebagai A. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Dan kedua, memelihara satu cara hidup yang demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membentuk satu tahap sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak, our diversity of culture. Kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Inilah aspirasi kita pada tahun 70. Sekarang kita berada di tahun 2020. Ya. Jadi dengan itu, saya nak mulakan dengan bertanyakan kepada yang pertama, Datuk Seri Hishamuddin, tentang pandangannya apabila, kerana beliau mungkin amongst all of us, dialah mungkin paling senior dari segi usia. Jadi mungkin beliau dapat memberikan pandangannya tentang rukun negara yang diciptakan pada tahun 1970. Silakan, Datuk Seri. Datuk Halimah Sadiq, Encik Rosli, moderator. Boleh saya betul dalam bahasa Inggeris atau kena betul dalam bahasa Malaysia? Diversity of culture, that means we can also have both in English and in Malay. Well, you're talking about the rukun negara, am I right? Yes, we have Rukun Negara in 1970. It came just after the racial riots of 1969. You are among the most senior of us here. We have to acknowledge that. Probably you could give us what was the feeling, because the young people who are watching us today would not have seen any of this. They may not appreciate any of this. That a society comes about kerana resolusi untuk menciptakan bangsa yang bersatu padu. So mungkin
you can do that, Judge, tentang aspirasi rukun negara yang diciptakan pada 1970, lanjutan daripada apa yang berlaku pada tahun 1969. Bila tercetusnya rusuhan Russian Riot tahun 1969 tu, ini memberi kesedaran kepada kerajaan bahawa walaupun on the surface kita masyarakat Malaysia nampak macam ada perpaduan, tetapi perpaduan ini adalah satu perpaduan yang rapuh, So it takes it takes very easy for anyone to incite the various races to come to a racial conflict. So we have that ugly incident of 1969 where many lives were lost. I remember then saya baru saja masuk ke Universiti Malaya Economics Faculty, and saya di the 5th College, baru 3 hari rusuhan itu tercetus. Dan kami semua macam ada curfew, tak boleh keluar. Saya di 5th College, tak boleh keluar college, duduk di sana, diberi makanan yang very ration, makanan bubur. Okay. Then it comes to the government that there must be something to unite the people. Of course, we have the constitution. If the constitution is something that we need to know in order to unite us, we need to understand the constitution, the respective rights of the people. But on top of that, the government feels that there's something else that needs to be added. So the government comes with this rukun negara, which I think, percaya kepada Allah, Tuhan, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan sebagainya. Tujuan rukun negara ini adalah baik, so that there is something yang masyarakat kita, prinsip-prinsip yang masyarakat kita boleh berpegang, yang akan boleh menyatukan masyarakat. Di samping itu juga kerajaan berpendapat bahawa another cause of the racial conflict is the disparity between the standard of living of the various races, in particular between the Malays and the non-Malays, and the government find that the Malays are lacking far behind economically. So the government introduced what we call the new economic policy of 1971 with a view to uplift the economic life of the Malays in various fields of their life, and in public office and also in education. I was one of the beneficiaries of the new economic policy. With a policy, when it was introduced, I got given a scholarship to do law at London School of Economics in London. So that was it, Cik Rosli. That my take on the rukun negara. Thank you. I'm going to ask the political scientist here, Professor Siva. Kita dah negara atau negara yang baru mendapat kemerdekaan. 1957 kita ada perlembagaan kita. Kita pindah sedikit untuk memasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura. Ya, 1963 Malaysia Day. Apabila tercetusnya masalah rusuhan kaum tu, kenapa perlu kita adakan, atau apakah pandangan Prof berkenaan dengan rukun negara from a political scientist view? Terima kasih Tuan Rosli. Salam sejahtera kepada ahli panel juga, Dr. Sri Syamudin, Dr. Madeline Burma, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tidak ketinggalan Yang Berhormat Menteri
Datuk Halimah Siddiq. Terima kasih atas jemputan pada Kementerian Perpaduan Negara dan juga ALSA. Bagi saya, rukun negara lahir selepas konflik 13 Mei 1969. Ia dianggap sebagai satu national ideology ataupun ideologi kebangsaan yang dirasakan sesuai untuk mengukuhkan semula perpaduan. Ketika 1969 dikatakan kita bergaul tetapi tidak bergabung. Kita hidup bersampingan tapi tidak berdampingan. Ada tokoh yang mengkaji hubungan etnik, Furnivall, menyatakan bahawa masyarakat kita yang ketika itu telah melalui dasar pecah dan perintah, divide and rule. Orang Melayu ni kawasan bandar, orang India ni di estate, orang Cina ni kawasan bandar baru, telah melalui kehidupan yang terpisah. Bermakna perlu ada satu dasar yang boleh merapatkan semula mereka. Dan saya percaya rukun negara itu dianggap sebagai tunjang untuk membina semula perpaduan yang pernah kita lihat pre-13 Mei, dan bagaimanakah dapat memastikan bahawa itu tidak mengganggu gugat apa yang telah kita bina selama ini. Negara ini rencap pelbagai, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kita tidak boleh elak daripada menyatakan bahawa perbezaan itu harus dilihat sebagai satu aset, bukan liability. Kita harus mampu untuk membawa ke semua masyarakat, walau berbeza dari segi agama, etnik, kaum, kepercayaan, ritual, gender, fahaman politik sekalipun, apa saja yang boleh kita lihat terungkai di bawah rukun negara itu menggambarkan bagaimanakah kita mampu untuk membawa semula ke semua anggota masyarakat dalam membina perwatakan sebagai warga Malaysia. Kalau kita lihat, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Di situlah yang membawa kepada terlerainya nilai-nilai yang sebenarnya boleh menjadi satu acuan kepada rakyat kita. Peristiwa 13 Mei berlaku 3 hari selepas keputusan pilihan raya ketiga diumumkan. Bila berlaku keputusan yang di luar dugaan sehingga ada yang menyalahgunakan hak mereka, ada yang merasakan bahawa hak kita ini bersifat mutlak. Sedangkan kita harus akur dalam konteks negara yang rencam yang pelbagai seperti ini, ada hak yang perlu kita kawal, ada keterbatasan, ada nilai limitasi yang harus kita hormati. Nilai-nilai ini yang cuba kita bina daripada kerangka tersebut. Bermakna rukun negara adalah ideologi yang mahu dibawa untuk menggambarkan keadaan dalam konteks negara kita, walau apa saja perbezaan yang wujud itu harus diangkat bersama. Malahan kalau kita lihat di Indonesia, Pancasila digunakan. Masing-masing menamakan diri mereka sebagai rakyat Malaysia, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perpaduan. Bila kita katakan rukun negara ini harus jadikan juga sebagai alat perpaduan, kita harus melihat kepada perkataan padu. Dalam perkataan padu itu untuk siapa? Bagaimana boleh digunakan sebagai satu metodologi ataupun mekanisme untuk membawa keseluruhan masyarakat bersama. Walaupun berbeza dari segi kelas, walaupun berbeza dari segi demografi, geografinya, kita masih lagi harus boleh bersama dalam apa jua keadaan. Bermakna rukun negara itulah yang sebenarnya semakin luntur nilai. Kenapa? Kalau dulu di belakang buku sekolah, kita selalunya dimarahi kalau tak hafal sifir di bawah. Tetapi tak pernah kita dimarahi kalau tak hafal rukun negara yang selalu terpampang di atas belakang buku kita. Sedangkan itu sebenarnya harus diberikan satu nilai tambah yang besar kepada konteks negara kita. Malahan ada juga sarjana yang mencadangkan, kenapa tidak dijadikan sebagai preamble dalam perlembagaan. Mungkin tidak sesuai kata setengahnya. Tapi yang pentingnya harus kita lihat pada roh rukun negara sebenarnya merupakan alat penyatuan. Malahan dalam konteks sekarang ini, saya rasa bila kita katakan kita jaga kita, rukun negara merupakan alat untuk kembalikan nilai kita jaga kita. Terima kasih Tuan. Terima kasih Prof. That's a very nice huraian yang sangat memberangsangkan, inspirational. Sekarang kita pula pergi ke Dr. Madeline kerana saya sengaja memberikan urutan tentang bagaimana Sarawak memasuki persekutuan pada 63. Tidak seperti Singapura yang keluar, Sarawak masih tetap dalam Sarawak walaupun dalam Malaysia. Walaupun adalah retorik-retorik Sarawak untuk Sarawak, Johor untuk Johor, tapi itu retorik politik saja. Jadi Dr. Madeline, from the perspective, because sekarang ni masih hangat orang mengatakan tentang AM63 dan sebagainya. In the context
dalam konteks yang kita mengatakan tentang rukun negara ini, apa yang kita dapat lihat dan belajar daripada Sarawak. I must also say this, ya, saya sangat sayang kepada Sarawak kerana menantu saya orang Sarawak. Ya, and saya lihat negara-negara atau negeri-negeri, the Bornean States, lebih mempunyai perpaduan. Nanti kita bincang benda tu. Jadi kita dengar daripada Dr. Madeline Abema. Doc, you need to unmute yourself first. Okay. Sudah. Okay. Thank you. Dulu saya mengucapkan terima kasih pada pengurusi, Yang Hormat Menteri dan juga ahli-ahli panel yang lain, juga kepada kementerian sudi menjemput kami bertiga bersama dengan untuk membincangkan topik yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Bila perlu dia muncul, bila tak perlu dia tenggelam lebih lama. Cik Rosie, mungkin you kenal bagaimana orang Iban akan berbicara. We don't hide words, we are it as it is, ya. So I'm just one of those few. Okay. Bila disebut tentang rukun negara, jujur saya kata, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan berapa ramai di kalangan kita yang boleh menghafal 5 rukun negara tu. Berapa ramai? Sebab saya terlibat dalam jatuh kuasa. There was a small group, there was under Prof. Chandra Muzaffar, there are 5 or 6 of us. Kami cuba nak meletakkan mukadimah rukun negara. So we went out to do a turn, we went out to do town hall discussion. Rata-rata mengatakan rukun itu dia, satu. Nombor 2, dia kata, why do we need it? We have many other important things, So berbeza dengan karakan kita di Indonesia. Saya masa mengajar di UKM, if you talk about Pancasila, any Indonesian can tell you, can recite to you, and you can see that there's a feeling for it. For us, rukun negara hanyalah satu paparan yang kalau bagus tu ditampal di tepi dinding, kira dah bagus tu. Bagi saya, kalau kat belakang buku untuk bungkus nasi lemak, kira dah level tinggi. I'm telling you this, you know why? Because I don't think, I'm not saying that kita Malaysian sudah seperti Prof. Siva kata luntur dari segi perasaan kita terhadap rukun negara. There is a need for us to come back to rukun negara. Now, why is there a need for rukun negara? Sebab kita melihat COVID-19 ini, saya banyak menulis dalam Facebook. Saya mau buat Facebook sebab tak ada benda lain nak buat. Saya menulis dalam Facebook. I wrote one write-up. Dia kata, we are in the same storm, but we are not in the same boat. Okay? Kita berhadapan dengan badai yang sama, gelombang yang sama yang menghempas kita, tetapi perahu kita berbeza. Jadi keperbezaan perahu itu, barulah kita sedar betapa ada setengah orang itu boleh mengatakan diri mereka tidak bermasalah sangat. My background is economics. Kita selalu melihat T20, M40, B40. My work has always been with the B40 and those yang B2% yang paling bawah sekali. Yang hari besok tak tahu dia makan atau tidak dengan bawah COVID ini. Suddenly now we realize that we are no longer just berhadapan dengan isu berkaitan dengan perpaduan. Perpaduan kita sebenarnya yang menyatu padukan kita ialah bila kita ada satu common enemy. So what is our common enemy now? And that is COVID. So you said it rightly tadi, Cik Rosli, bila kita kata masa itu COVID dia tidak mengenal Iban ke, you wanita ke, you duduk di Sabah ke, you duduk di Sarawak ke, sebab COVID ini kesan terhadap semua orang, tetapi kesannya berbeza mengikut satu, where are you? Are you in 20? Kumpulan T20 like you, bila you balik, Cik Rosli, you tengok bunga menunggu you. Saya berjumpa dengan mereka yang di bawah sana. Kami, Datuk Seri Hijamuddin pun tahu, kami di Suhakam. Di Suhakam kami memberikan what we call it, kami ada memberikan what pernah saya tak wujud dah start my video. Ini mesti ada orang yang stop ni.
Okey, kami di Suakam ada mengadakan apa kata orang, diskusi dengan masyarakat, dengan NGO dan sebagainya. So kita mendengar bagaimana semua merata-rata kumpulan B40 ini begitu terkesan pendapatan turun dan yang tak ada pendapatan. Don't talk about perpaduan to them. To them, I just want food on my table. End of the week, ada tak makanan lagi, ada tak pekerjaan. You talk to the B40, the only thing to them is, I want food on my table. Is their income. The M40 tak ada masalah kan, sebab kebanyakan pegawai kerajaan, they are the middle income. They still have their income. The T20, the T20, many of them are worried. You know, queuing up. Dia tak biasa tu. This is not the new normal. But when you talk to the poor, they tell, yang you all sibuk ni apa hal? Ini normal biasa bagi kami. Kami biasa queuing up. Kami biasa tidak ada makanan atas meja. You talk to the Dayak, the Iban, the orang Ulu, the orang Penan, orang asli di pedalaman. Bagi mereka, jangan cerita tentang perpaduan. Kita yang sibuk tentang perpaduan. Atas konsep yang inilah tadi. Memang bagus kita bercerita tentang perpaduan. Tetapi at the end of the day, kalau kita masih lagi wujudnya ketidakseimbangan dalam masyarakat, masih wujud kesenjangan dalam masyarakat, there exists inequality inter and intra, in terms of ethnic, in terms of gender, in terms of region, in terms of ini, we cannot talk about perpaduan. Before I end, Bani ni kuat cakap ya. I want to remind viewers here. Kami bila tadi disebut Sabah, Sarawak, bila kita membentuk Malaysia, kami di sana dikata join Malaysia. We did not join Malaysia. We form Malaysia together. Kita Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Semenanjung. Kita tidak masuk Malaysia. Malaysia tidak pernah tertubuh. So here hanya dibentuk selepas kita dikatakan federation ini. Saya ingin mengingatkan apa yang kami di Sarawak ni sering diingatkan oleh apa yang dikatakan oleh Tun Dugah, one of our leaders. Dia sering berkata, kami diingatkan, dia kata, jangan Malaysia seperti tebu. Dalam bahasa Iban dia, anang Malaysia bakal tebu. Jangan Malaysia seperti tebu. Manis di pun, ang pahit di ujung. Tabar di ujung. Meaning to say, jangan Malaysia seperti tebu, manis di pangkal, di permulaan dia, tapi towards the end, ia sudah menjadi tawar. Itulah yang dirasai oleh kebanyakan rakyat di Sarawak. Mungkin politician membawa cerita yang berlainan. Tetapi sekarang tadi disebut Sarawak for Sarawakian. Itu retorik politik. I don't want to go into that. But if you go down on the real ground, people are talking about scholarship. People are talking about opportunities. People are talking about food. Macam sekarang kita tengok agihan COVID ini. Kita membuat syarat-syarat. Meletakkan syarat pada awalnya 2 orang saja yang boleh naik kereta untuk pergi ke bank. Bayangkan orang rumah panjang, berapa ramai yang ada kereta yang hanya layak naik 2 orang, naik 1. So kadang-kadang kita membuat dasar, kita hanya membuat dasar yang dikatakan seolah-olah it is macam ubat Panadol. Sakit, semua sakit, dia boleh bagi satu ubat, dia selesai semua. You must understand that we can be critically constructive. I'm not here to downgrade anybody, but I'm here to highlight what are the things that we can do to improve our nation, to improve. And I can see now, kerajaan telah pun menambah baik, telah mengubah. You bayangkan di Sarawak, nak pergi ke bank, orang luar bandar, nak mengambil bantuan prihatin itu. Dia kena pergi ke pejabat PDRM untuk menambah across the district. The nearest bank is about another 5 to 6 hours drive. Nak mengambil duit berapa ringgit. Jadi, bagi saya, perpaduan kena seimbang dengan peluang, kena diimbangkan dengan masalah kemiskinan perlu diselesaikan dan juga ketakseimbangan yang berlaku di negara kita. Only then can we talk about unity. Selagi tidak ada kita menyelesaikan benda ini, jangan bercerita tentang perpaduan kerana ia boleh menyebabkan kerapuhan dalam apa yang ada yang telah our forefathers have created. In the old days, we don't talk about it. But nowadays, people are starting to talk about it because they say the opportunities are not there. Saya nak sebut satu last one. Macam kami orang Dayak sering berkata ataupun kami sering mengatakan diri kami
Bunyi Putra. Kami bukan Bumi Putra. Kami dianggap sebagai Bunyi Putra. Apa? Ramai yang merasakan mereka ini adalah Bumi Putra kelas kedua. So jangan biarkan perasaan begitu berlarutan. Prof. Siva, you have been listening to this. So kita bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tujuan kita cuba untuk bagaimana kita boleh menambah baik, bagaimana kita boleh mengeratkan lagi apa yang semakin rapuh ini. Sebab I love this country, I love Malaysia, I don't have any other place to go. Itu saja untuk permulaan. Terima kasih Prof. Itu dia, bila kita dengar je daripada seorang wanita antara the roses among the thorn today, padas. Or maybe the thorn. Nah, saya rasa apa yang kita dah dengar daripada Profesor Dr. Madeline is a very interesting point, ya. Pandangan yang menarik kerana kadang-kadang kita di Semenanjung kita tidak melihat adanya perbezaan pandangan dan sebagainya apabila kita mengambil kira negeri-negeri yang menubuhkan gabungan atau federation Malaysia seperti yang Dr. Madeline mengatakan, Sarawak dan Sabah dan Singapura pada 63 tidak masuk Malaysia. Sebelum itu tidak ada Malaysia. Yang hanya ada ialah 57 Independence of Malaya. Dan keempat-empat negeri ini bersetuju untuk menjadikan sebuah federation atau persekutuan. Jadi kita berbalik kepada, saya tadi tertarik kerana kita suka membandingkan, adakah ini penyakit kita orang Malaysia, Dr. Madeline dan kepada Dr. Siva. Kita membandingkan diri kita, kita ada rukun negara tapi kita nak cakap tentang Pancasila. Ya. Kalau I think selepas dari Datuk Hishamuddin, I am the second oldest. Ya, Pancasila taklah as rosy yang kita nampak. Apabila Pancasila digubal di Indonesia, ada juga perasaan marah kerana orang Cina tidak boleh lagi menggunakan nama Cina. Ya, jadi ada yang berpendapat itu adalah suppression identity kaum Cina di sana. Of course, hari ini kita lihat masyarakat Cina as a great survivor. Ya, mereka tahu antara kaum mereka nak lihat siapa orang Cina ialah kalau namanya Sultanto, tantulah di situ. Jadi maksud saya ialah kenapa tidak kita lihat kepada rukun negara kita, walaupun Dr. Madeline mengatakan do not talk about perpaduan until you talk about back to basics. Ya, tapi dari segi frameworknya, saya nak tanyakan kepada Datuk Hishamuddin dulu. This is the second round of question. What is your position, ya, berkenaan dengan rukun negara sebagai dasar negara dan dalam contract law and all our ini, apa-apa undang-undang yang dibina atau digubal yang melanggar sesuatu public policy, maka ia tidak berlaku. Saya nak tanya kepada Datuk Seri Hishamuddin, adakah Pancasila, rukun negara itu relevan pada hari ini? Atau apakah lebih relevan pada hari ini lebih daripada pada 1970? Datuk Seri Hishamuddin. Bagi saya, yang lebih relevan today is our federal constitution. Our federal constitution provides that one of the things that is that promotes unity is the concept of equality before the law. Equality. When it talks about equality, it means that there is no discrimination. So one of the things that undermines racial unity, or rather national unity in our country, is there is this polarization that exists. And why do we have a polarization? That we have polarization because of certain dissatisfactions among the citizen, arising of
different treatment. I can give an example for example, in the allotment of seats for foundation student. I think in the year 2018 or 2019, kerajaan menetapkan 40 seats, 40,000 seats di dalam public institutions, universities, 40,000 places. Tetapi the number of seats allocated for non-Bumi is only 10,000. Out of 40,000 is only 1/4. So I think, I'm sorry, I think it's only of 4,000 seats. So the question arises that is this really fair? On my part, I think, of course, there is this Bumiputra policy. We need to assist Bumiputra, but we have to, by gradual means, increase the number of quotas to the non-Bumiputras until such time that we become a society that is based on meritocracy. And of course, the other thing is this Article 153 of the Federal Constitution, where the Agong is given the responsibility to take care of the interests of the Malays, only the interests of the Malays. And the orang asli of Malaysia, who are the original inhabitants in this country, are not included in Article 153. And then when we have Malaysia in 1963, the natives of Sabah and Sarawak were included in Article 153. But the orang asli are left out. So here that we have to look into. And I think we have to make Malaysians understand the spirit behind Article 153. If you were to read the Reid report, Article 153, the preservation quotas in public universities, quotas in public services, quotas in licenses to issue to the Malays and Sabah and Sarawak, they are not meant to be permanent. They are not meant to be permanent, and they are supposed to be reviewed 15 years after independence. The question is, did we conduct a review of Article 153 15 years after independence, a review to find out is it really necessary to continue with this policy, or is it should we reduce the quotas? If it is necessary to continue with this policy, then the question arises, for how many more years? The spirit behind, if you read the Reid Commission report, Article 153 is not meant to be permanent. So it's other things that we have to look into when we talk about perpaduan, when we talk about unity. And one thing that I have a feeling now in the context of nationality, that while on the surface of it we seem to be united, there are undercurrents that are going on that undermines a national unity. There are undercurrents, trying to incite racial hatred and religious hatred. And we can see, this thing showing up. For example, a Christian community have a church and want to have
a cross at the church, and the Muslim community make a big hue and cry out of it. Oh, remove the cross from the church. And then we have a Chinese New Year celebration at the school is coming, and then there is a group. I think I'm going to interject here a bit and say that the topic I'm asked to moderate, otherwise I'll be failing as a moderator, ialah tentang perpaduan. We are not talking about tiada perpaduan atau masalah perpaduan. So we have heard, interestingly, on the legal part, because at the same time, Dr. Hisham, I don't know whether you can see the question and answers. Some of them beranggapan bahawa kita perlu menterjemahkan apa yang kita nampak dalam perlembagaan kepada hakikat hidup. Jadi untuk soalan ni saya nak tanya kepada Prof. Siva, masalah-masalah yang kita lihat ini, ya, kita tahu ada masalah, tetapi kalau kita berbalik kepada rukun negara kita, walaupun Datuk Hisham mengatakan yang penting ialah perlembagaan, undang-undang tanpa rohnya tak akan mencapai hasrat. Jadi yang saya lihat ialah rukun negara itu cuba menterjemahkan apa yang ada dalam perlembagaan kepada hasrat rakyat. Prof. Siva, dari segi seorang political scientist, you mentioned tadi tentang it is a good tool. Can you elaborate on that? Kerana kita punya perbezaan. Di Indonesia dia ada dia punya Pancasila. Dan walaupun pada asalnya menimbulkan sedikit kegusaran kepada masyarakat Cina, tetapi akhirnya seolah-olah mereka bersatu. Kita yang dengan niat baik hendak menerima perbezaan kaum dan sebagainya, kerana kita membenarkan that kind of liberalism, akhirnya kita tak dapat bersatu pun menggunakan bahasa Melayu dan sebagainya. Prof. Siva, as a political scientist, tell me. Bagi saya, apa yang berlaku di Indonesia berbeza dengan keadaan di sini. Di situ dididik dari awal lagi bahawa Pancasila itu menjadikan kita seorang bangsa Indonesia, warga Indonesia yang lengkap. Tetapi ingat, pada 13 Mei 1998, ketika berlaku kegawatan ekonomi, yang Islam mencari orang Cina dengan mudah, di situlah berlaku pertemuan. Seolah-olah ia bersifat pseudo, palsu, yang diikat dengan dasar kenegaraan. Di sini tidak. Dan lagi satu, di Indonesia, amalannya asimilasi, diassimilate. Di sini tidak. Di sini katakan kalau saya berkahwin dengan Nilofa, contohnya, jadi mungkinlah ketika itu berlaku. Contoh yang bagus. Asimilasi. I hope Nilofa listening in. Berkat hari Jumaat. Jadi kita akan melihat wujud hubungan keserasian dalam kalangan satu komuniti itu, tapi di sini kita amalkan integrasi. Masing-masing boleh terus amalkan apa saja yang sudah diwarisi, sehingga ada satu keterbatasan. Janganlah kita membolosi apa yang sudah dipersetujui. Begitu juga dengan rukun negara dan perlembagaan. Bagi saya, kedua-duanya penting. Bagi saya setuju dengan Datuk Seri Hisham bahawa perlembagaan harus diajar sebagaimana mengukuhkan rukun negara. Gagallah kita menjadi seorang warga yang baik kalau kita tak boleh menggarap sedikit perkara dalam perlembagaan. Perkara 3, agama Islam adalah agama persekutuan, agama lain boleh terus diamalkan. Perkara 152, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi, bahasa lain boleh terus dipraktis. 153, hak istimewa Bumi-Putra, tapi juga hak sah kaum-kaum yang lain. Perkara 181, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Kesemua itu penting. Bagi saya, itu roh kepada negara ini. Mahu tak mahu, hakikatnya harus kita bersetuju bahawa itulah asas yang memberikan kekuatan kepada rukun negara. Malahan yang dijangka adalah apabila kadar cilik huruf semakin meningkat, literasi kita meningkat, sepatutnya kita boleh memberikan satu pemahaman yang lebih baik secara total menyeluruh ke atas sifat kita sebagai seorang yang menamakan diri kita warga Malaysia. Bermakna rukun negara itu tidak dipinggirkan walaupun kita semakin berkadar literasinya semakin meningkat, tapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Ada lagi sifat prejudis, stereotyping, labeling, sifat prasangka itu semakin tebal ada juga, tetapi di sebalik itu ada cerita-cerita kejayaan. Jadi bagi saya dokumen rukun negara, perlembagaan penting, kita mengamalkan integrasi dan itu menjadi tanggungjawab bersama. Lunturnya pemahaman ke atas kedua-dua dokumen ini barangkali bermula daripada keluarga. Apakah keluarga telah mencambah nilai ini? Kita tidak meminta keluarga bercakap sewaktu sarapan pagi, makan tengah hari, atau makan malam bahawa hari ini kita bercakap tentang perlembagaan perkara 3. Tidak. Tapi bagaimana nak menjadikan itu sebagai satu adaptasi, diamalkan
dalam diri kita. Sekolah, adakah sekolah mainkan peranan? Media, pemimpin, rakan sebaya, mengikut kebanyakan kajian dilakukan, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam soal hubungan etnik, khususnya bila kita mendekati soal rukun negara dan perlembagaan. Jadi bagaimana kita nak perbaiki kedudukan itu? Sistem pendidikan kita harus kita tambah baik dengan membolehkan mungkin mata pelajaran tentang perlembagaan, tentang rukun negara itu. Dulu ada tata rakyat, ada civic, ada moral, ada subjek warga negara sekarang ini. Tapi di manakah kita menghala diri kita? Jadi ejen-ejen ini memainkan peranan penting untuk meningkatkan pemahaman dan bukan sekadar mendapat grade di dalam sekolah tetapi menjadi satu amalan praktis dalam diri kita. Kita di sini bercakap soal bagaimana nak mengukuhkan perpaduan. Jadi perpaduan itu tidak harus dibina seperti yang bersifat palsu. Secara automatik perlu ada. Kita tidak maulah kalau kita ke sekolah kata terima kasih kerana datang ke sekolah. Sedangkan memang kewajipan kita perlu ke sekolah. Tak maulah satu hari terpampang billboard kata terima kasih menjaga perpaduan. Sedangkan perpaduan harus datang dengan sendiri. Di Jepun lain, kenapa kebersihan dijaga? Kenapa ada sifat disiplin? Kenapa ada nilai-nilai mereka yang dilakukan setiap hari? Mereka memakai mask bukannya hari ini tetapi dah lama pakai topeng muka tanpa perlu disuruh. Jadi kita harus menanam, menyemai, memupuk nilai-nilai seperti ini supaya masyarakat tahu diri mereka mempunyai tanggungjawab dalam mempertahankan perpaduan. Rukun negara, perlembagaan, apa saja dokumen yang boleh kita angkat adalah asas pengukuhan perpaduan. Tetapi jika kita tidak bertanggungjawab, maka gagallah. Macam Dr. Madeline katakan tadi, keseimbangan antara etnik itu penting. Saya percaya bahawa kumpulan di bawah B40 ini harus ditanam dengan nilai-nilai itu. Khususnya sekarang, upah, nyawa, kesihatan, ekonomi penting. Dalam kesihatan ada ekonomi, dalam ekonomi ada kesihatan. Tetapi dalam ekonomi dan kesihatan perlu ada perpaduan. Dan perpaduan COVID ini sebenarnya menunjukkan bahawa kita menghala kepada lahir satu komuniti baru, komuniti COVID. Barangkali kita harus turut menanam nilai-nilai ini dalam komuniti COVID ini. Terima kasih Tuan. Thank you. Terima kasih Prof. Siva. Saya rasa itu penjelasan yang sangat bagus dan saya sangat bersetuju. Dan kita sekarang ada berpeluang kerana beberapa soalan telah pun masuk dan soalan yang nampaknya sedikit menyinggung kita dari segi menyinggung-nyinggol ni ialah soalan daripada Gerald Bingham daripada Bintulu, Sarawak. Dan saya pun saya bersetuju dengan dia juga kerana soalannya ialah apa pandangan panelis tentang perpaduan di Sarawak? Walaupun itu soalan tapi lanjutannya ialah dan apakah yang menyebabkan perpaduan tersebut boleh terjadi? Saya setuju juga dengan dia kerana apabila kita ke Sarawak, kita merasakan ada perpaduan di Sarawak. Ya, Dr. Madeline, soalan ini ditujukan kepada doktor kerana dia kata cuba huraikan kerana kenapa di Sarawak nampaknya lebih ada perpaduan lebih daripada di Semenanjung. Okey, terima kasih. Satu macam mengalahkan soalan Viva untuk PhD ni. Okey, izinkan saya untuk memberi pandangan ya. Walaupun tadi pada awalnya saya memberi satu gambaran typical akademik lah. You give the problematic statement dulu. Now saya ingin memberi apa yang boleh kita kongsikan ya. Yang jujur saya katakan, Sabah dan Sarawak kalau nak dibandingkan dengan Semenanjung secara umum dulu, sebab dia banyak lapisan dia macam kek lapis di Sarawak. Dia bukan hanya perlu dilihat pada satu layer saja. Okey, secara umumnya Sabah dan Sarawak saya rasa dia lebih outwardly ya, dari pergi sikap luarannya kita nampak memang ada perpaduan. Saya boleh yang sering kita sebut ialah satu asalnya kami ni banyak, bagi saya yang banyak perkahwinan campur. Saya saja dah berapa orang saudara mara saya. Jadi kalau nak mengutuk etnik lain tu fikir 40 kali. Sebab kalau contoh kalau nak marah dengan orang Ulu, contoh. Tadi adalah orang tu nak kahwin dengan Nilofa lah. Yang itu luar cerita lah ya. Tapi maksudnya di sini itu contoh baik, Prof.
Oh, Itu sangat contoh baik. Profesor Hari Jumaat pula tu. Hari Jumaat pula tu. Kalau bulan ada Ramadan pula tu. perkahwinan antara kaum tu, I think that's Profesor Siva punya suggestion lah. Memang. Nikah online ni, nikah online ni. Tapi dia memilih pula nak Niloufar je, dia tak nak yang lain pula. Itu aci juga tu, okey. Balik pada cerita Sarawak tadi. So, satu bagi saya memang kita satu intermarriages is very very strong di Sabah Sarawak. Tapi tidak bermakna ia tidak ada bermasalah. Memang pada asalnya benda tu ada masalahnya sedikit. Yang ini, yang Kristian kahwin dengan Hindu. Saya ada kawan yang kahwin dengan Sai Baba pula. Orang Iban terus pening kepala dia. Sai Baba tu apa dia? Terus pening. Antu Prof Siva, maybe you know some of my colleagues from USM dulu ada seorang orang Iban. Dia, he's Sai Baba. Orang Iban tak pernah tahu pun dari Sai Baba punya convert. Hindu, kahwin dengan Hindu, kahwin dengan Islam. Memang pada asalnya benda itu satu masalah. Tetapi dia tidak sampai ke tahap di mana putus hubungan, putus ni. Dan masih ada keakraban itu. Itu satu layer ya. Yang kedua saya lihat kami punya our neighborhood. Kami, saya rasa kita di Semenanjung, perumahan ini memainkan peranan yang penting. Saya sekarang duduk di Bandar Baru Bangi. Kalau you baling batu, 99.999% orang Melayu. You nak cari orang Iban senang aja, seorang aja. So, bagi saya masalah perumahan, sejak dasar ekonomi baru, kita try way we planning ni. You go to Bandar Baru Bangi, you go to anywhere. So, kita sudah tidak ada jiran yang selain daripada orang Melayu. Macam saya, you bayangkan. Tapi kalau di Sarawak tu, many of us live in one area yang kawannya Cina, macam kita di dulu. So benda tu masih ada lah. But there is a trend towards homogenizing kawasan perumahan. Sekolah juga, kita dulu sekolah, we have a lot of missionary school lah. Di Semenanjung, kita ada sekolah yang berasaskan kebangsaan. Yang kami di Sarawak tak mampu nampak sangat lah benda tu. Tapi kami banyak belajar dengan Semenanjung. Ini yang satu masalah dia ni. Sudah belajar benda-benda yang macam ni, yang belajar itulah kalau boleh cuba elakkan. Tapi bagusnya ramai juga guru Semenanjung yang dah pergi ke Sabah Sarawak. Mereka ini sudah melihat keakraban yang mereka belajar di Sabah dan Sarawak. They always tell, whenever we meet them, dia kata, this is something, apa yang Prof Siva betul katakan. Dia bukan simulasi, dia bukan benda yang dibuat-buat. It is something that is natural. Saya kenal guru-guru dari Semenanjung yang cakap Iban lebih hebat daripada saya. Malu saya nak menyebut. Mereka boleh bercakap bahasa Iban. Jadi benda ini tidak menjadi isu. Jadi kami menghargai, kami menghormati dan kami bukan hanya atas kertas saja. Benda itu ditulis dalam sanubari kami. We respect each other, we accept each other's differences. Macam bulan Ramadan, kami bertukar makanan. Kalau kat sini, ya ampun, kalau saya nak memberi makanan kepada rakan-rakan, the first thing they will ask, Madeline ni halal ke tidak? Sedangkan bagi saya benda tu saya dah fikir dulu. Tapi kalau kami Sabah Sarawak, bukanlah mengatakan orang Sabah Sarawak ni dia kurang agama dia. Tetapi benda tu macam dianggap sebagai, tahulah dia itu kami, bila dia bertukar makanan tu, kalau benda tu tidak halal, maka dia tidak akan memberikan. Benda tu dah sebagai satu sudah diterima. Jadi penerimaan ini sangat penting. Now, another level is di peringkat itu, peringkat individu, peringkat masyarakat. Satu lagi ialah the role of the government. Berbanding di Semenanjung, kita banyak pesta-pesta yang bersifat agama. Kami banyak pesta yang bersifat agama, bersifat budaya, macam pesta gawai. It's a budaya, it's not agama. Christmas is agama. Pesta gawai, you can celebrate it. Lepas tu kami ada juga pesta yang di peringkat masyarakat ni. Pesta, kalau di Seri Aman tu ada pesta benak tu. Kami meraihkan benak. Semua orang boleh meraihkan. Kami ada pesta ikan bulu. Kami ada pesta macam-macam pesta yang berkaitan dengan budaya. So kami betul-betul meraihkan. Itu bagi saya. Saya nak cakap sikit lah. Saya nak celah sikit ni. Boleh cakap banyak pun tak apa. Kita orang Malaysia ni sebenarnya macam Prof Siva tadi, dia punya kesukaan tu bukan sahaja terhad kepada festival atau orang dia sendiri, tetapi juga macam dia minatkan Niloufar, ramai juga kita minatkan Niloufar. Jadi berkenaan dengan perayaan-perayaan ni, kalau saya rasa di Malaysia semua suka, sama ada kita Muslim kita akan celebrate Christmas pasal nak cuti.
sama ada Deepavali, Vesak dan sebagainya. Asal dapat cuti kita suka. Jadi saya rasa untuk mengatakan bahawa harus ada satu pesta yang tidak berbentuk agama, sebenarnya apabila kita meraihkan perayaan-perayaan lain walaupun berbentuk agama, dalam negara seperti Malaysia yang tidak banyak beza sebenarnya komposisinya dengan Indonesia ataupun Singapura kan, kita boleh ubah festival-festival itu untuk diraihkan untuk semua orang. And I think that is true as far as Malaysia is concerned. Prof. Siva, don't you agree with me? Kita sebenarnya meraihkan. Can I just interject sekejap? Yeah. Okay, I would like to respond to that. Meraihkan dia hanya dengan celebration to me is still superficial. How many now Malaysian pergi melawat ke rumah orang non-Muslim, melawat musim Christmas? Itu yang sampai kita kena buat open house. Yang datang tu rupanya turis. Tapi kita ada that level. Whereas kami di Sarawak, it's really something that we still go to. Macam saya pergi hari raya, saya pergi rumah kawan saya. Dan kawan-kawan saya orang Islam datang ke rumah kami. Di Semenanjung, benda itu dah semakin saya rasa, that's why in the end, but I'm not saying that benda itu tidak berlaku, but what I'm saying is that benda itu berlaku tetapi tidak seperti kita tengok filem cerita P. Ramlee zaman dulu. That is real unity. Sekarang tengok aja dalam filem kita, tengok aja drama kita. Kalau ada filem tu cerita Melayu, semuanya Melayu, polisnya Melayu, orang jahatnya Melayu, tukang jualnya Melayu. Kalau cerita filemnya Cina, polisnya Cina, orang jahatnya Cina. So I still think that I do agree with Prof. Siva. As much as we want, I want to see real solid perpaduan, not the superficial yang kita nak raikan macam yang kata. But I still believe that we Malaysians are far better off. Sorry, yes, you can continue, Prof. Siva. Prof, nanti orang kata kita racial stereotyping pula, yang jadi polis Melayu tangkap gangster Cina atau India. Jadi yang sebaiknya biarlah polis Melayu tangkap orang Melayu, polis India tangkap orang India. You tak setuju? Jadi racial tension pula. Kesian orang Iban polis pun tidak, jadi orang jahat pun tidak, because we don't exist. We don't exist in national TV. Kami cuma wujud bila gawai. Itu pun selepas gambar tunjuk sumpit, lepas tunjuk penari, bagus gawai. Itu Madeline memang kuat lagi tu. Sorry, biar Prof. I'm going to take a question from Sharifah Shahira. And I think this question would be a bit of a legal question. Dia bertanya, bagaimana hendak memastikan parti politik, ini dah arus lain pula. Kita jangan lupa baik kita jangan lupa penganjur atau sponsor kita adalah kementerian Tapi ini soalan ni bertanya macam ni. Saya harap menteri tak dengar sangatlah. Kalau dia dengar pun dia tolerate sikitlah. Bagaimana hendak memastikan parti politik tidak mempergunakan sentimen agama dan kaum untuk meningkatkan populariti mereka? I think Prof. Hisham, maybe Dato' Sri Hisham, there is a legal angle to this. Yes. Our main political parties, kita boleh tengok they are along racial lines. We have UMNO Melayu, MCA Chinese, and then MIC India is along racial lines, and this has been the way since independence. But from a legal point of view, I don't think that this could be stopped. This could be prevented because under Constitution there is this freedom of associations. So and then PAS is Islamic Party. So but we cannot stop them. But then can we not stop them? Kita ada Sedition Act. Yes. We have the Sedition Act, but the Sedition Act in the past, I'm sorry to say, have been abused. There have been a lot of selective prosecution under the Sedition. A lot of abuse under the Sedition Act. That now the Sedition Act is hardly being used. It's not supposed to be used. And if we don't have the Sedition Act, what are we going to have? And I propose that, are you advocating we bring back the Sedition Act? No. We don't abuse it this time. No. We will have any act. We can call it a National Harmony Act, and we call it
Anti-Hate Speech Act. So that, you know, people who make hate speeches, we can take action against them. But coming back to political parties, Dato', yeah? you must remember, when you have Anti-Hate Speech Act, apa yang berlaku di Indonesia, kerana kita sangat seolah-olah Indonesia lebih baik daripada kita lah. I will ask a question nanti pasal ada seorang attendee yang daripada Indonesia saya rasa. Apa yang berlaku kepada Ahok ialah dia menggunakan ya anti-hate speech akta dia sendiri, undang-undang dia sendiri terhadap Ahok. Seorang gubernur Jakarta jatuh hanya kerana dikatakan membaca ayat atau hadis Al-Quran sedangkan dia bukan orang Islam. Dan jadi kalau Dato' Hisham nak katakan panggillah akta apa pun, ya, tapi kalau disalahgunakan akan disalahgunakan juga. Jadi di Indonesia itu dah berlaku, kita nampak. Jadi adakah baik kita kembalikan Sedition Act supaya semua orang behave themselves? But there is some problem with the Sedition Act. I think let it put away the Sedition Act, put away and replace it. I think I would prefer to call it a National Harmony Act. I think it sounds nicer, kan? It's a law that promotes national harmony. Of course, in that provision, we will say you shall not indulge in hate speech. But coming back to political parties, well, under law, there's nothing we I'm can going to interject again. A rose by any other name is still a rose. A thorn by any other name is still a thorn. Yes. But I do hope that by and by we don't have political parties exist along racial lines. I hope that gradually political parties along racial lines will be a matter of the past. But for the time being, the law and the constitution permits it. Yeah. Prof. Siva, ni soalan kepada Prof. Siva secara khusus. Dia tanya sini. Mana tadi soalan tadi, dia dah hilang dah. My question, dalam bahasa Inggeris pula, campur-campur my question to Dr. Siva, adakah doktor bersetuju jika saya katakan bahawa bangkit dan jatuhnya perpaduan di Malaysia adalah produk pentadbiran dan pencaturan ahli-ahli politik di Malaysia? Ini termasuk Sarawak lah, Sarawakian dan sebagainya. Tidak, kita harus lihat macam Syed Syamuddin katakan, kerangka politik tanah air berdasarkan kepada ras, etnik, agama. Hampir semua parti politik ditubuhkan kepada garis tersebut. Kalau kita nak leraikan kekusutan tersebut, bermakna kita haruslah pindah akta yang tidak membenarkan ditubuhkan parti berdasarkan kepada etnik dan agama. Bolehkah kita buat ini? Kan pernah dicadangkan dulu, tidak berjaya. Jadi dengan ada kerangka tersebut, bagaimana kita nak ubah suat, penambahbaikan boleh dilakukan. Bermakna bila dalam parti bolehlah pertahankan identiti etnik, kaum, agama, tetapi di peringkat nasional, kebangsaan, kita harus mampu boleh melondekan peranan kita. Kita bukan sekadar mewakili satu etnik, tetapi kita mewakili kesemua masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai warga Malaysia. Di dalam parti, saya rasakan kita tak boleh elak. Akan ada nilai-nilai tersebut. Itu kepentingan tertentu. The last trump card that you throw in a party election would be your ethnic or race card. Itu memang berlaku dalam mana-mana pilihan raya. Kita lihat di Amerika sekalipun bagaimana Trump menang. The white supremacy yang mendominasi sehingga bolehkan dia menang. Dalam konteks negara kita, apa yang boleh kita lakukan sebagai seorang pemimpin, sepatutnya kita boleh memainkan peranan yang berbeza-beza, wujud kesedaran yang berbeza-beza. Are we talking about you seeing as a Malay, Chinese, Indian, Kadazan, Iban, Dayak, Bidayuh first or Malaysian first? Jadi di situlah yang wujud polemik dia. Bermakna kita mahu melihat soal keetnikan ini diredakan. Ada banyak penceritaan kejayaan. Jarang kita nak lihat kejayaan, the moments of unity. Bagaimana dalam isu tertentu, dalam isu COVID, kita boleh bersatu tanpa melihat berlatar agama, etnik. Tuan sendiri katakan tadi, you don't mind the blood being shared with the others, but how many do share your view? Jadi adakah ramai yang berkongsi pandangan tersebut? Bagaimana kita membelakangkan latar etnik kita, agama kita dalam soal kemanusiaan, keinsanan. Di sinilah kita menyoal adanya kompromi, pengorbanan, ada nilai kejujuran, keikhlasan. 3 nilai besar yang saya rasakan boleh angkat perpaduan. Sebagaimana kita lihat sekarang ini,
hormat, faham, terima. Kalau kita boleh hormat, respect the differences. Kalau kita boleh faham, understand the values. Dan ketiga, terima, accept. You don't tolerate anymore, but you accept the differences. Jadi barulah kita boleh celebrate the diversity. Bermakna kita boleh raikan perbezaan. Dan saya percaya tiga nilai ini harus diangkat bersama dengan rukun negara tadi, perlembagaan tadi. Soalnya di sini, siapa yang harus berkompromi, siapa yang harus berkorban, adakah satu hala ataupun dua hala. Jadi kita harus melangkah ke hadapan. Dalam konteks politik, ialah pemimpin datang dari pelbagai latar. Baik di Semenanjung, Sabah, Sarawak, semuanya ada kepentingan tertentu. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan, pemimpin itu harus melihat dirinya mewakili hampir ke semua masyarakat berdasarkan kepada nilai kemanusiaan. Kita mahu merapatkan jurang di antara B40 dengan M20 dengan T20. Dalam soal COVID, tak pula kita tengok soal tersebut. Kita boleh pula mengenepikan perbezaan kelas, agama, etnik dan sebagainya kerana kita rasakan kita ini bersama, bersepadu. Komuniti COVID harus jadikan sebagai komuniti perpaduan COVID. Bagaimana kita nak melangkah ke hadapan? Jadi soal politik kita ketepikan kerana kita lihat dalam penjarakan social distancing ini, seolah-olah kita ketepikan soal solidarity, collectiveness yang berlaku secara fizikal. Tetapi bagaimana dalam COVID ini kita boleh juga melakukan penjarakan politik dan membawa satu value baru kepada COVID, iaitu kita boleh bersama, kita ketepikan penjarakan tersebut. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. I think we have a nice conclusion daripada Prof. Siva, iaitu COVID membolehkan kita bukan sahaja menjarakkan sosial tetapi menjarakkan politik. Dan dengan itu saya nak membuat sedikit kesimpulan bahawa mungkin benar apa yang Profesor Madeline mengatakan, kadangkala yang menyatukan kaum atau bangsa adalah apabila ada common enemy. Jadi bolehkah kita setuju mengatakan bahawa COVID tu musuh invisible, ya, dan dia menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia lebih bersatu. Jadi adalah hikmah. Kalau tanya orang Islam, dia kata basically kadang-kadang dalam kesusahan itu ada hikmahnya. Dan di sinilah hikmahnya, kerana kita mesti ingat apabila PKP diperkenalkan, dimaklumkan pada 16 hari bulan dan menjadi berkuasa pada 18, antara perkara yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah bahawa dia akan menjadi Perdana Menteri bagi semua dari Perlis ke Sabah. Dia adalah Perdana Menteri bagi orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, orang asli. Jadi di situ apabila pemimpin telah menghasratkan tujuan dan niat untuk menyatu padukan bangsa, maka kita sebagai academician, sebagai lawyer, professional dan sebagainya, saya rasa kita berbalik kepada pancanegara, rukun negara kita yang menggalakkan perpaduan. Dan di sini saya nak kesimpulkan, sorry pasal saya dah dapat time, dia kata tinggal lagi 3 saat. Ialah COVID-19 bukanlah satu wabak atau musibah, tetapi juga adalah satu hikmah yang menunjukkan masyarakat Malaysia adalah bersatu padu, bersama-sama menggembling tenaga, ya, untuk bersama-sama menjaga, kita jaga kita. Dan saya suka apa yang diucapkan oleh Profesor Siva, bukan sahaja COVID-19 kita perlu menjarakkan sosial, tapi kita perlulah menjarakkan politik. Inilah masa kita untuk membantu rakyat, kurangkan berpolitik. Dan akan bersama-sama menyokong bahawa aspirasi perpaduan akan kita sokong bersama-sama, insyaAllah. Thank you very much kepada panelis, ya. Dan topiknya a bit hot. Orang Sarawak ni, Sarawak pepper is very strong. Dan kita tak lupa Prof. Siva, kalau saya kenal dengan Neolofa, saya yang masuk daun dulu. I will not give it to you. I hope my wife is not listening to this. Dato' Hisham, I was just provoking him, you know, because kalaulah mungkin kita nak jaga ahli politik ni, yang mungkin kena ada undang-undang keras sikit, macam undang-undang sedition. Tapi kita pakailah nama-nama lain, ya. Jadi terima kasih. Thank you very much to all the panelists. Kita akhiri sesi ini.
dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua kawan-kawan saya yang bukan berbangsa dan bukan beragama Islam. Thank you very much. Kami dari pihak ALSA Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Encik Rosli Dahlan, dan juga panelis-panelis kita pada hari ini, Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Yunus, Profesor Madya Dr. Madeline Burma, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, kerana perkongsian dan perbincangan yang amat bagus. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada peserta-peserta yang turut menyertai kami dalam webinar Siri Perpaduan Tiang Suri Negara pada hari ini. Stay safe, stay at home and take care. Sekian, terima kasih.